Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita di sebalik berita, tetapi untuk waktu ini saya ingin bawakan kepada anda perkembangan terkini situasi semasa COVID-19 dalam negara. Angka baru untuk hari ini jumlahnya adalah 7,105 kes baru positif COVID-19, dan kalau diikutkan kes pecahan kes baru mengikut negeri, kalau boleh saya bacakan daripada atas sekali. Perlis mencatatkan untuk hari ini sifar kes, Kedah 236 pertambahan kes baru, Pulau Pinang 400 kes baru, Perak 387, Selangor 2,068 kes, Kuala Lumpur 817 kes, Putrajaya 18 kes, Melaka 249 kes, Johor 431 kes, Kelantan 531 kes, Terengganu 198 kes baru, Negeri Sembilan 397 kes, Pahang 190 kes. Labuan pada hari ini mencatatkan angka bagi kes positif COVID-19 162 kes baru, Sabah 318 kes dan Sarawak 703 kes baru, menjadikan jumlah kes baru pada hari ini secara keseluruhannya adalah sebanyak 7,105 kes baru bagi tarikh hari ini 1 Jun 2021, dan menjadikan jumlah keseluruhan ataupun kumulatifnya berjumlah 579,462 kes. Dan pastinya perinciannya akan kami bawakan di astroawani.com dan di Awani 745. Baik, untuk waktu ini semalam dilaporkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin yang mana memaklumkan 30 trak bergerak vaksinasi akan diaktifkan di ibu negara dalam mana untuk mempercepatkan proses pemberian vaksin COVID-19. Dan hari ini lebih kurang petang tengah hari tadi, rakan saya wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang, yang mana berkongsi tentang laporan berkaitan dengan pusat pemberian vaksin COVID-19 di Dewan Tunku Putra Padang Terap. Unit bergerak vaksinasi COVID-19 di kawasan itu dilancarkan dalam mana bagi proses untuk memudahkan proses pemberian vaksin terutamanya ke kawasan kampung dan juga pedalaman di daerah itu. Kalau boleh untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi, kalau diikutkan daripada perkongsian pada petang ataupun daripada tengah hari tadi, Abdul Hadi ada kongsikan tentang perkembangan semasa berkaitan dengan pelancaran bagi unit bergerak itu. Tetapi untuk sebagai permulaannya, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, saya ingat lagi beberapa hari lepas dilaporkan khususnya di negeri Kedah, kalau dicakapkan berkaitan dengan program vaksin, lebih pada 10,000 ataupun 10,827 tidak hadir untuk program vaksinasi, program imunisasi di Kedah. Mungkin untuk waktu ini boleh dikongsikan perkembangan semasa program imunisasi di Kedah. Okey, terima kasih Fauzi di studio, dan seperti dimaklumkan Fauzi, sebenarnya mengikut laporan yang dilakukan beberapa hari lepas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan bahawa hampir 11,000 individu yang sepatutnya datang untuk menerima vaksin di kesemua PPV di negeri Kedah ini dimaklumkan oleh pengarah kesihatan bahawa tidak hadir atas beberapa sebab. Antara sebab yang paling tinggi adalah mereka bersetuju untuk mendaftar, tapi apabila sampai ke pusat pemberian vaksin itu, mereka tidak berani ataupun tidak memberitahu bahawa tidak bersedia lagi untuk menerima vaksin. Itu antara beberapa alasan, selain daripada ada antara mereka yang terlepas tarikh dan juga tidak sempat melihat maklumat yang diberikan menerusi MySejahtera, memandangkan ada dalam kalangan mereka rumah-rumah mereka terletak di kawasan kampung dan sebagainya. Dan untuk hari ini, setakat jam 1 tengah hari tadi dimaklumkan bahawa negeri Kedah bagi kadar pendaftaran adalah sebanyak 672,000 penduduk yang berumur 18 tahun di negeri Kedah telah mendaftar bagi proses program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi fasa kedua ini 2.0 ini, dan jumlah itu merangkumi 42.09% daripada populasi yang sepatutnya mendaftar bagi negeri Kedah, dan ianya menunjukkan sedikit peningkatan berbanding beberapa minggu lalu, yang mana Kedah menjadi antara negeri yang paling sikit yang mendaftar vaksin, tidak sampai 30% daripada populasi yang sewajarnya mendaftar. Dan sudah pastinya apabila tinjauan dibuat, terutama membabitkan proses pemberian vaksin ini dalam kalangan warga-warga emas, seperti yang saya katakan tadi, antara alasan yang diberikan adalah mereka tidak mengetahui secara lanjut mengenai maklumat-maklumat yang sewajarnya mereka peroleh daripada proses imunisasi ataupun program imunisasi COVID-19 ini. Jadi mereka tidak tahu macam mana nak mendaftar dan sebagainya, dan ada kalangan mereka yang
uzur, tidak ada kenderaan untuk membawa mereka dan mereka terpaksa melupakan hasrat untuk mendaftar vaksin COVID-19 itu sendiri, Fauzi. Hadi, kalau diikutkan daripada alasan-alasan yang terkait dengan kenapa lebih kurang hampir 11,000 penduduk ataupun rakyat di Kedah tak dapat menghadiri temu janji berkaitan dengan program vaksinasi, itu antara lainlah yang telah dikongsikan oleh Hadi sebentar tadi. Tetapi untuk hari ini ceritanya lain sedikit, yang mana tumpuannya berkaitan dengan unit bergerak yang dilancarkan khususnya bagi Majlis Daerah Padang Terap MDPT, yang mana melancarkan apa yang disebut sebagai unit bergerak vaksinasi COVID-19 yang difahamkan yang pertama di negeri Kedah secara khususnya, dalam mana untuk memudahkan orang ramai terutamanya warga emas untuk mendapatkan vaksinasi. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan unit bergerak. Mungkin ada lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan ataupun telah pun dipilih dalam mana kita melihat kepada unit bergerak vaksinasi di Kedah ni. Okey, sebenarnya Fauzi, unit ini unit bergerak vaksinasi COVID-19 bagi daerah Padang Terap ini dilancarkan dalam usaha meramaikan kumpulan terutama dari kalangan warga-warga emas yang tidak dapat hadir ke pusat pemberian vaksin PPV yang ada 3 di daerah Kuala Nerang itu, iaitu di Naka, Lubuk Merbau dan Dewan Tunku Putra itu sendiri, yang tidak dapat hadir ke situ agar boleh duduk di rumah dan pihak kesihatan dan sebagainya datang ke rumah untuk memberi suntikan vaksin kepada mereka. Itu akan mempercepatkan lagi proses PIK 2.0 ini dalam meramaikan individu dari kalangan warga emas dan juga OKU untuk menerima suntikan vaksin. Dan mengikut jadual yang dimaklumkan kepada saya sebentar tadi, esok merupakan hari pertama program ini dijalankan dan difahamkan antara lokasi yang telah ditetapkan adalah sekitar jam 11 pagi esok akan dilaksanakan di rumah orang tua tanpa waris, iaitu di kawasan Padang Terap itu sendiri, selain di kawasan pusat jagaan orang tua Betel, iaitu di kawasan Padang Terap itu sendiri. Itu antara yang dimaklumkan 2 lokasi awal, yang mana kedua-duanya merupakan pusat jagaan warga emas ataupun pusat jagaan orang tua yang di mana kebanyakan mereka terjejas ataupun terkesan apabila kena pergi ke PPV dan sebagainya, itu menjejaskan mereka tidak ada kenderaan. Jadi inisiatif yang diambil Majlis Daerah Padang Terap dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Padang Terap ini dilihat sedikit banyak dapat membantu mereka. Dan jika kita boleh dengarkan secara terperinci apa inisiatif yang akan dilaksanakan ini, kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mahathir Khalid, berkenaan dengan program ataupun inisiatif yang dijalankan dalam mewujudkan unit van bergerak ataupun ni bergerak ini. Kita menyediakan perkhidmatan unit bergerak ni untuk kaki tangan kesihatan dapat masuk ke kampung-kampung. Ada warga emas yang mungkin susah nak bergerak, jadi kita cadangkan supaya unit bergerak ni dapat masuk, stationkan di kampung. Katalah di dalam kampung tu ada lebih kurang dalam 50 orang. So jadi 50 orang tu boleh ambil vaksin di situ. Kemudian besok dia bergerak ke kampung lain pula. Okey, Fauzi, dan antara yang dimaklumkan lagi oleh Ahli Parlimen Padang Terap dan juga pegawai daerah di situ adalah kadar pendaftaran vaksin bagi daerah Padang Terap itu sendiri, dan saya difahamkan 16,000 individu telah mendaftar dan hampir separuh daripadanya, 35%, iaitu 5,000 daripada mereka telah menerima vaksin, dan ini menunjukkan kadar pemberian vaksin itu berlaku ataupun berlangsung agak pantas. Dan difahamkan dalam penghujung bulan Julai ini, individu yang mendaftar bagi daerah Padang Terap akan menerima vaksin secara sepenuhnya. Dan inisiatif yang diambil ini juga dilihat mampu dalam menangani masalah mungkin vaksin yang lebih dihantar ke daerah berkenaan dapat dihabiskan dalam kadar yang ataupun dalam tempoh yang ditetapkan, Fauzi. Hadi, kalau boleh saya nak mainkan dulu apa yang disebutkan oleh Pengarah Task Force Imunisasi COVID-19 CITF Padang Terap, Datuk Muhammad Syuhaimi Abdul Rahman, berkaitan dengan program yang dilakukan ataupun dilaksanakan di bawah CITF ini. Kalau boleh kita dengarkan sekejap terlebih dahulu. Alhamdulillah, hari ini bila melihat keadaan sambutan yang macam ni, saya sebagai pengarah CITF daerah merasa confident tentang kepercayaan rakyat kepada suntikan vaksin ni. Pada minggu pertama dan kedua kita dapati agak slow, hingga ada kekosongan yang terpaksa call
Tapi selepas tu kita nampak di Lubuk Mawar pun penuh, di Nakar pun penuh, di sini pun penuh. Jadi tahap kepercayaan rakyat kepada suntikan ini yang akan melindungi diri mereka dan keluarga mereka itu tinggi. Okey, Hadi, daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Muhammad Syuaimi tadi, tahap kepercayaan dan juga keyakinan orang ramai terhadap program keberkesanan program imunisasi dan juga program vaksin COVID-19 yang dijalankan di seluruh negara secara umumnya dilihat makin naik ataupun makin meningkat jika dibandingkan pada awal-awal pelaksanaan seminggu dua yang lalu. Kalau boleh saya nak bacakan sedikit daripada apa yang dinyatakan oleh MB Menteri Besar sendiri, Muhammad Sanusi Makno, yang mana mengatakan sasaran untuk 80% penduduk di negeri Kedah akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam usaha untuk mencapai imuniti kelompok sebelum hujung tahun ini. Secara keseluruhan daripada sudut pandang dan juga pemerhatian daripada Hadi sendiri melihat kepada tahap keyakinan orang ramai yang semakin bertambah baik dalam mana kita melihat kepada program vaksinasi ini, mampukah Kedah sendiri dapat mencapai sasaran 80% program vaksin menjelang hujung tahun ini? Okey, sebenarnya Fauzi, tinjauan yang dilakukan terutama dalam pengambilan vaksin ini telah dilakukan sejak awal lagi bagi fasa 2 ini dalam mendapat reaksi kumpulan-kumpulan warga emas ini, memandangkan kumpulan ini merupakan antara kumpulan fokus bagi pelaksanaan fasa 2 program PIK 2.0 ini, dan sudah pastinya reaksi mereka mengatakan bahawa mereka sebenarnya tahu kepentingan vaksin itu sendiri, dan pada awalnya mereka tidak mendapat maklumat yang banyak dan juga maklumat yang tidak betul itu adalah sama banyak dengan maklumat yang betul. Dan ketika ini peranan-peranan yang dimainkan semua pihak, terutama pejabat kesihatan daerah dan sebagainya, dalam turun sendiri ke kampung-kampung dalam melakukan kempen promosi dalam mendaftarkan penduduk-penduduk ini, terutama kumpulan warga emas dalam program PIK ini, dilihat menjadi salah satu faktor dalam peningkatan secara disifatkan mendadak dalam kalangan penduduk di negeri Kedah ini. Dan sudah pastinya seperti saya katakan tadi, ketika 2 minggu lepas tidak sampai 30% penduduk di negeri Kedah mendaftar dengan program PIK 2.0 ini, masuk hari ini sudah melebihi 42.9%. Itu menunjukkan peningkatan sekitar 13%, satu peningkatan yang agak banyak dari sudut penduduk secara purata di negeri Kedah ini. Dan seperti yang reaksi mereka juga, mereka berharap antara beberapa faktor yang perlu ditambah baik lagi selepas ini adalah keadaan di di pusat pemberian vaksin itu sendiri dapat ditambah baik, terutama mewujudkan lebih banyak kemah dan masa menunggu itu dapat dipendekkan dan sebagainya. Dari kalangan kumpulan muda juga, golongan muda juga berharap, ada antara mereka yang mendaftar sejak Mac, tapi pemberian vaksin masih belum diterima dan tarikh masih belum lagi diterima. Mereka ketika ini sedang menunggu tarikh bagi menerima suntikan vaksin. Itu yang mereka harapkan kerajaan ataupun pihak yang menguruskan vaksin ini dapat mempercepatkan tarikh bagi mereka menerima vaksin agar dapat bersama-sama mewujudkan satu komuniti yang lebih selamat, iaitu herd immunity ataupun imuniti berkelompok dalam kalangan masyarakat di negeri Kedah ini. Dan sasaran yang disebutkan Menteri Besar Kedah sebelum akhir tahun ini dapat dicapai secara keseluruhannya. Hadi, kalau boleh dalam 1 minit 2 akhir sebelum saya lagi berehat ni, alang-alang Hadi ada dalam talian ni, saya nak tanyakan, selain daripada kita bercakap tentang tumpuan program vaksinasi dan juga imunisasi COVID-19 khususnya di Kedah, satu lagi tumpuan, hari ini bukan hari pertama bagi sekatan pergerakan penuh ataupun total lockdown di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Mungkin boleh dikongsikan rangkuman tinjauan yang boleh dikongsikan kepada kami khususnya di negeri Kedah, sejauh mana rakyat ataupun penduduk negeri Kedah patuh tentang SOP dan juga pergerakan sekatan pergerakan penuh yang dilaksanakan hari ini, hari pertama khususnya di negeri Kedah. Hadi. Sebenarnya Fauzi, total lockdown yang dilaksanakan di negeri Kedah ini adalah sama tarikh dengan sambungan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat yang dilaksanakan di daerah Kota Star ini sendiri. Dan apabila dilaksanakan PKPD di satu-satu kawasan itu, sudah pastinya kawasan berkenaan sudah pastinya menunjukkan sedikit penurunan, terutama dari jumlah
kenderaan dan sebagainya. Tapi apabila dilihat hari ini kenderaan seperti pemerhatian dari awal pagi tadi sejak saya ke Kuala Nerang kemudian balik ke Alor-Star balik semula, dilihat kenderaan berbanding semalam agak berkurang dari segi kapasitinya sekitar 20 ke 30%. Namun ada lagi kesesakan di beberapa kawasan terutama tempat-tempat lokasi kedai makan dan sebagainya. Itu yang mungkin boleh ditambah baik dalam tempoh-tempoh akan datang agar dalam masa kita nak menangani wabak COVID-19 ini, kita boleh bersama juga membangunkan ekonomi-ekonomi ataupun peniaga-peniaga kecil yang ada di sekitar kawasan Alor-Star ini dan sekitar kawasan-kawasan lain yang ada di negeri Kedah, Fauzi. Baik, terima kasih kepada Abdul Hadi Cik Awang atas perkongsian perkembangan semasa berkaitan dengan program vaksinasi imunisasi COVID-19 dan di awal tadi berkongsi tentang hari pelancaran bagi unit bergerak vaksinasi COVID-19 khususnya di daerah Padang Terap. Baik, cerita berat seketika kembali selepas ini.